Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersua sekali lagi dalam siri Tazkirah Ramadan pada kali ini. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada bicara kita yang lepas kita telah pun menyebutkan tentang Al-Quran dan sejarahnya, dan bersempena dengan peristiwa nuzulul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan. Maka pada kali ini ingin saya menyambung bicara saya mengenai Al-Quran dan juga peranan dan fungsinya, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Sidang penonton sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan kalau kita perhatikan bahawa ayat ini adalah ayat sesudah daripada pensyariatan puasa, ayat pensyariatan puasa, di mana ayat pensyariatan puasa berada pada ayat yang ke-183, manakala ayat mengenai fungsi dan peranan Al-Quran ini pada ayat yang ke-185. Nampak di sini bahawa di antara ayat pensyariatan puasa dan juga ayat mengenai peranan Al-Quran ini dia ada kaitan, kerana kedua-duanya berlaku pada bulan Ramadan. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Ia merupakan petunjuk kepada seluruh manusia dan membezakan antara perkara yang hak ataupun perkara yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Sidang penonton sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan kita explanation, penerangan bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia ada peranan dan fungsinya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebutkan Al-Quran itu sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran sebagai hidayah kepada manusia, hidayah kepada seluruh manusia. Dan Allah Ta'ala menggunakan perkataan an-nas, linnas, manusia, bukan hanya lil mu'minin, lil muslimin, tetapi ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk seluruh manusia, hidayah kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, bukan setakat hidayah, tetapi dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala nyatakan juga tentang penjelasan mengenai hidayah. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala sebutkan bahawa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeza, benting antara dua keadaan, iaitu hak dan batil. Al-Quran memberikan perincian, penerangan kepada manusia di manakah perkara yang Allah Ta'ala benarkan untuk kita buat, what you can do, what you don't, dan apakah perkara yang kita tidak boleh lakukan, iaitu persoalan mengenai halal dan juga haram. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, peranan yang pertama yang kita nak bicarakan ialah hidayah. Al-Quran ini sebagai hidayah, petunjuk kepada manusia. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyentuh soal keimanan dan kepercayaan seseorang mukmin. Ya, sebab itu kalau kita lihat banyak Allah Ta'ala menegaskan soal beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab.
ya, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat, ya, dan perkara-perkara keimanan ini termasuklah keimanan kepada perkara-perkara ghaib, maka disusun oleh para ulama, maka ia menjadilah satu rukun yang disebut sebagai rukun iman, yang 6 perkara itu, ya, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Maka jadilah ia sebagai satu rukun yang wajib bagi seorang yang beriman itu untuk mempercayai ke-6 perkara, di mana di dalamnya itu terangkum juga perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tak nampak, ya, iaitu seperti hari kiamat, termasuklah pahala dan juga dosa, syurga dan neraka. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kenapa Al-Quran menjelaskan perkara ini? Kerana logiknya orang yang beriman kepada syurga dan neraka, ataupun orang itu beriman kepada hari kiamat, maka sudah pastinya dia akan menjadi manusia yang terbaik, kerana dia akan meninggalkan perkara-perkara maksiat dan dosa. Dan mereka ini kalau mengetahui tentang baiknya pahala dan indahnya syurga, maka dia akan menjadi orang yang berlumba-lumba ke arah mendapatkan pahala dan juga berlumba-lumba untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini pernah dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham menyebutkan, kita tahu tentang indahnya syurga, tetapi kita beramal dengan amalan orang ahli neraka. Itu persoalan yang perlu kita jawab. Dan Ibrahim Adham kata, kita tahu dahsyatnya azab api neraka, tetapi kita masih lagi beramal dengan amalan ahli neraka. Ini persoalan. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada hari kiamat, yang mereka ini tahu bahawa hari kiamat itu adalah hari penentuan, hari pembalasan di atas segala amalan yang dibuat dalam dunia dahulu, maka bila mana dia beriman sungguh-sungguh, maka dia akan mengelakkan dirinya daripada melakukan dosa maksiat, ya, kerana dosa maksiat itu membawa dirinya kepada neraka. Dan orang yang tahu tentang indahnya syurga, sudah pasti dia akan beramal dengan amalan ahli syurga untuk dia berlumba-lumba masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu asas keimanan, dan inilah yang dikatakan sebagai hidayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan di dalam Al-Quran. Kemudian peranan yang kedua Al-Quran ini disebutkan tadi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeza di antara yang hak dan juga dengan yang batil. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan 1001 macam hukum dan hakam. Hukum hakam dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana yang halal perlu dibuat, boleh dibuat, mana yang haram perlu ditinggalkan, yang mana yang pahala, yang membawa kepada pahala, yang mana membawa kepada dosa. Maka itu penjelasan. Dan orang yang benar-benar patuh dan taat kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, maka orang itu merupakan orang yang berjaya dunia dan juga di akhirat. Contohnya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa riba itu haram, maka dia tinggalkan riba, maka dia berurusan, bermuamalat dengan muamalat Islam, maka ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa hidup dia di dunia dengan muamalat Islam itu akan menjamin kekayaan, akan menjamin kebahagiaan dia di dunia. Dan oleh kerana dia ini meninggalkan riba, kerana riba itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pastinya ganjaran balasan untuk dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
kerana dia meninggalkan riba itu sebab taqwa, sebab takutkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan diberikan ganjaran balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita katakan bahawa yang dikatakan peranan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeza di antara yang hak dan batil, maka bila mana seseorang hamba itu, manusia itu, dia patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang disebutkan dalam Al-Quran tentang halal dan haram, maka dia akan menjadi manusia yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalaulah Al-Quran ini kami Allah Ta'ala turunkan di atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu tunduk dan membelah kerana takut kepada Tuhannya, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perumpamaan, misalan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia. Semoga manusia itu dapat berfikir, moga-moga manusia itu dapat memikirkannya. Sidang penonton sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan, misalan bahawa Al-Quran itu diturunkan syarat dengan 1001 macam hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat dengan hidayah untuk manusia, yang kalau kita lihat dari segi peranan Al-Quran itu, peranannya sangat berat dan sangat penting kepada manusia, sehingga kan Allah Ta'ala memberikan misalan, kalaulah Al-Quran itu, tanggungjawab untuk memahami Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, nescaya gunung akan pecah, gunung akan terbelah. Kerana apa? Min khasyatillah, kerana takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam erti kata lain, takut atas tanggungjawabnya untuk memahami dan melaksanakan peranan, melaksanakan hak Al-Quran itu. Itu misalan. Tetapi Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran itu kepada gunung, kerana gunung bukan khalifah Allah Ta'ala di muka bumi, tetapi khalifah di muka bumi ini ialah manusia, manusia yang nak mentadbir alam ini. Maka sebab itu Al-Quran diturunkan kepada manusia, dan manusia nak ataupun tak nak, mestilah menerima amanah Al-Quran ini. Nak ataupun tak nak, manusia perlu menerima peranan, menerima tanggungjawab untuk melaksanakan segala tuntutan dalam Al-Quran. Ini satu perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan. Maka sewajarnya manusia mengambil cakna perkara ini, mengambil tahu dan mengambil faham bahawa Al-Quran itu perlu dijunjung pelaksanaan isi kandungannya. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, iaitu kitab Al-Quran, yang isinya serupa dan berulang-ulang, menjadi seram kulit-kulit orang yang takutkan Tuhannya, kemudian menjadi lembut pada kulit-kulit dan hati mereka yang mengingati Tuhan. Sidang penonton sekalian, jelas juga di sini bahawa Al-Quran itu mempunyai peranan yang sangat berat.
tanggungjawab yang besar yang perlu diambil cakna, diambil perhatian oleh manusia, bahawa sangat berat peranan yang kita perlu mainkan untuk melaksanakan tuntutan Al-Quran itu. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang bertakwa, pasti orang yang bertakwa itu berasa seram dan takut. Dan kalaulah diturunkan kepada orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang ingat pada Allah Ta'ala itu, dia akan menjadi lemah lembut, dia akan lembut hati mereka. Itu antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, maka bersempena dengan nuzulul Quran ini, maka kita kena faham dan kita kena ambil perhatian bahawa kita ni adalah manusia, khalifah Allah Ta'ala yang menerima amanah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran, dan berusahalah sedaya upaya yang mungkin untuk kita melaksanakan segala tuntutan Al-Quran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.